Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita. Kumpulan Bio Perubatan Kesihatan Eropah European Wellness berhasrat untuk menjadikan Sarawak sebagai pusat utama dalam bidang perubatan khususnya dalam teknologi bioteknologi stem sel punca. Pengasas European Wellness Profesor Datuk Seri Dr. Mike K.S. Chan berkata pihaknya ingin mewujudkan hub kesihatan perubatan dunia di Sarawak yang bukan sahaja berpotensi menyediakan perkhidmatan kesihatan bagi tujuan perubatan, malah diyakini dapat menarik pengunjung dari dalam dan luar negara untuk mendapatkan rawatan. Ke arah itu, beliau menekankan bahawa sokongan daripada kerajaan Sarawak adalah penting bagi kejayaan projek ini. So we are going to bring the rich down here and they will have therapy and treatment here. Instead of going out of the country for the locals too, okay? I've been treating the rich. I own a centers in Santorini. I own 46 centers in the world, including in Germany, a hospital, or even in Vietnam. So it's high time we must have a hub here. And we already set up a center in European Wellness Center right in Pullman. You know, one of these days you should drop by. He has been there. Drop by because you are bringing another technology down. Okay. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia di Kuching pada Rabu. Turut sertai dalam kunjungan tersebut ialah Presiden Persekutuan Persatuan Perniagaan Sarawak Datuk Seri Abang Abdul Karim Tun Datuk Abang Openg, Penasihat Pembangunan Perniagaan European Wellness Nur Aisyah Tan Abdullah, Pengurus European Wellness Sarawak Willy Pong Hui Lee dan Pengurus European Wellness Sarawak Tan Chet Sien. Profesor Datuk Seri Dr. Mike juga menyuarakan keinginan pihaknya untuk menubuhkan hub pendidikan pelancongan kesihatan dunia bagi menyumbang pengetahuan dan kepakaran mereka, seterusnya pusat sains penyelidikan bagi membuka peluang pekerjaan dan teknologi di negeri ini. Selain itu, pihaknya turut berhasrat untuk menjadi sebahagian daripada panel kesejahteraan negeri bertujuan menawarkan alternatif lain kepada golongan yang dirawat tanpa mengabaikan golongan miskin. Dalam masa sama, beliau juga menyatakan minat untuk memberi tumpuan kepada kanak-kanak berkeperluan khas seperti autism, sindrom Down serta kecederaan otak memandangkan beliau telah merawat beribu-ribu kanak-kanak autism dan sindrom Down di Timur Tengah. Jelasnya lanjut, menerusi kunjungan hormat tersebut, beliau meletakkan keyakinan kepada Datuk Patinggi Abang Zohari bahawa Sarawak dapat melangkah ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang perubatan dan berkemungkinan menjadi destinasi perubatan alternatif untuk golongan kurang mampu dan pusat premium untuk golongan beradab. Terdahulunya, Datuk Patinggi Abang Zohari menerima kunjungan daripada delegasi pejabat wilayah Sarawak, Kementerian Luar Negeri yang diketuai pengarahnya Duta Fanny Nuli. Ketika ditemui pemberita selepas selesai kunjungan tersebut, Duta Fanny berkata pihaknya merancang untuk membawa banyak program ke Sarawak sebagai tuan rumah. Katanya beberapa program dan perancangan telah dibincangkan bersama Datuk Patinggi Abang Zohari dalam pertemuan tersebut. Di sini antaranya perancangan untuk Sarawak menjadi tuan rumah pada salah satu mesyuarat penting ASEAN pada tahun hadapan dan juga kunjungan-kunjungan hormat duta-duta besar asing ke Sarawak dan pelbagai rancangan yang telah dibincangkan, telah diperhalusi dan kali ini akan diperhalusi dengan pegawai yang berkenaan di Kerajaan Negeri Sarawak. Tambahnya, tujuan kunjungan hormat sulungnya terhadap Premier Sarawak telah dilantik menjadi pengarah juga untuk mendapatkan persetujuan mengenai perancangan yang dijalankan. Duta Fanny turut menjelaskan pejabat wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri bakal menjalankan peranan secara lebih aktif sepanjang beliau menjadi pengarah selaras dengan perkembangan dan pencapaian Kerajaan Sarawak. Sejurus lepas itu, Premier Sarawak menerima pula kunjungan hormat daripada Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang diketuai Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid.
Ketika ditemui pemberita, Profesor Dr. Ahmad berkata Kerajaan Sarawak telah mewakafkan RM5 juta untuk insentif kesihatan bagi pesakit yang memerlukan bantuan kesihatan di Pusat Kesihatan Prima Unimas yang bakal dibuka tidak lama lagi. Katanya pemberian wakaf itu dinyatakan sendiri oleh Premier Sarawak semasa pihaknya mengadakan kunjungan hormat di pejabat beliau. InsyaAllah tahun ni kita akan buka dalam, I think ada sedikit fine tune, mungkin dalam bulan April, I think ada bulan Mei kita akan membuka pusat primer kita. Ya. Takluk kepada JKR apabila dah siap dan juga developer, insyaAllah I think dalam tahun ni kita akan buka untuk kegunaan staf dan juga penduduk di sekitar Semerahan. So, almost 99%. Ya, tunggu 1% saja lagi. I think kita tak nak, I think apabila kita buka ada kerja-kerja perbaikan berlaku, kita make sure that semua berfungsi dengan elok dan kita dalam kita menjalankan rawatan nanti ataupun servis kita kepada masyarakat, dia tak terganggu pada proses 2-3 bulan lepas dibuka. Endowment ini akan membantu pesakit-pesakit yang tidak dapat rawatan sebab because of cancer ke penyakit-penyakit yang kronik. So dengan adanya sumbangan wakaf kesihatan ini, sedikit sebanyak dia akan membantu pesakit-pesakit yang akan buat rawatan di hospital Unimas nanti dan juga pusat kesihatan prima kita. Menurut Profesor Dr. Ahmad Hatta, beberapa perkara berkaitan pembukaan pusat kesihatan tersebut juga telah dibentangkan kepada Premier Sarawak untuk makluman beliau. Antara pengurusan tertinggi Unimas yang turut serta dalam kunjungan tersebut ialah Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Tan Sri Dato' Sri Panglima Sulong Majrai, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan alumni Profesor Insinyur Teknologis Dr. Al-Khalid Osman, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Insinyur Dr. Siti Nur Linda Taib, Pendaftar Azlan Ramli dan Pegawai Khas Naib Chancellor Muhammad Husaini Nur Jaya Chiu. Laporan seterusnya, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM merupakan sebuah platform yang terbaik untuk memperluaskan perspektif serta meningkatkan ilmu pengetahuan diri. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Aliasan, masyarakat yang menyertai pertubuhan-pertubuhan seperti ini akan mempunyai minda yang lebih luas. This is the best platform untuk kita nak memperluaskan lagi dari segi perspektif kita terhadap beberapa isu, memperluaskan lagi ilmu pengetahuan kita, dan bagaimana kita dapat mencungkil bakat-bakat yang ada demi untuk kita menyumbang kepada syiar Islam, menyumbang bagaimana untuk kita mewujudkan secara bersama sebuah masyarakat yang cemerlang. Dato' Amar Awang Tengah menambah, PERKIM juga antara pertubuhan yang bergiat aktif di dalam menyumbang pembangunan sesebuah masyarakat, bangsa dan negara. Katanya sebagai pertubuhan yang aktif, PERKIM harus digunakan untuk merancang program bagi membimbing masyarakat dan anak-anak. Majlis yang dihadiri seramai 250 orang itu turut diselit dengan sesi penyampaian cenderamata dan bergambar beramai-ramai. Perkembangan selanjutnya, seramai 311 usahawan wanita telah menerima geran Pemekasaan Wanita berbentuk peralatan perniagaan berjumlah RM2,000 untuk seorang peserta secara one-off sejak awal Januari tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK,
Datuk Sri Fatimah Abdullah, Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS telah memperuntukkan sebanyak 2.5 juta ringgit bagi pelaksanaan Geran Pemerkasaan Wanita Sarawak. Ujar beliau, para penerima terdiri daripada golongan SASA iaitu Usahawan Wanita Sarawak berumur 18 tahun ke atas yang layak dalam kelompok B40. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan Geran Pemerkasaan Wanita Sarawak di bangunan Persekutuan Persatuan Cina Sarawak di Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, beliau berharap agar para penerima akan memanfaatkan sepenuhnya geran modal ini dalam memajukan perniagaan masing-masing. Perkembangan di Bauk pula, kawasan Musi di Bauk bakal dibangunkan dalam masa terdekat agar penduduk di kawasan tersebut dapat merasai kemajuan seperti di kawasan membangun yang lain. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut Datuk Henry Harry Jinep memberitahu kawasan tersebut akan dibangunkan hingga ke Buso dengan peruntukan lebih daripada 65 juta ringgit. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Ramah Tamah Tahun Baharu Cina 2024, anjuran Lembaga Pengurusan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chonghua Musi di Bauk pada Selasa. Tambahnya, walaupun usaha tersebut akan mengambil masa untuk dicapai, namun beliau optimis bahawa kawasan ini akan mempunyai kemudahan infrastruktur asas seperti jalan, bekalan elektrik dan juga air bersih. Berucap pada majlis sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru itu menyeru agar pihak sekolah yang kebanyakan muridnya adalah kaum Bidayuh menambah lebih ramai lagi bilangan kemasukan murid supaya kemudahan sedia ada dapat ditambah dan terus menjadi sekolah terbilang di kawasan ini. Sementara itu, beliau meluluskan peruntukan dana berjumlah RM5,000 di bawah projek kecil luar bandar MRP bagi tahun 2024 kepada pihak Lembaga Pengurusan SJK Chonghua Musi dan peruntukan program transformasi luar bandar RTP berjumlah RM300,000 bagi membina Dewan Gelanggang Bola Keranjang Pekan Tondong. Manakala di Meradong, pendidikan merupakan aset penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, menurut Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hee. Katanya, dengan ilmu pengetahuan, nasib seseorang boleh berubah menjadi lebih baik walaupun asalnya beliau hanya seorang anak petani. Menurut beliau, kerajinan dan kesungguhan mengajar oleh para guru haruslah dihargai oleh para murid apabila sudah tamat persekolahan, kerana tanpa didikan dari guru, insan yang berjaya tidak akan dapat dilahirkan. Beliau turut menekankan kepentingan peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dengan kerap memantau perkembangan pembangunan di sekolah. Datuk Ding berkata demikian semasa Majlis Ramah Tamah dan Apresiasi SJK Si Ming Chiang tahun 2024 di SJK Si Ming Chiang pada Selasa. Sebagai tanda sokongan, beliau akan memohon projek program transformasi luar bandar RTP Kerajaan Sarawak untuk pembinaan Dewan Berbumbung untuk SJK Si Ming Chiang pada tahun 2025. Di akhir ucapannya, beliau mengumumkan sumbangan geran MRP kepada SJK Si Ming Chiang bernilai RM3,000 untuk menjalankan aktiviti tahunan sekolah dan mengambil kesempatan mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua hadirin. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan majlis penyerahan Geran Pemerkasaan Wanita Sarawak di bangunan Persekutuan Persatuan Cina Sarawak di Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.